TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Saya Nisaki akan meneruskan untuk jam ini. Bersama-sama dengan kita nanti merupakan guru yang akan membincangkan mata pelajaran prinsip perakaunan kertas 2 bagi calon SPM 2021 khususnya. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan. Jadi jom kita nak berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Kita tonton profil beliau. Dari SMK Puchong Perdana kita persilakan Cikgu Islina. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Nisa. Selamat datang ke Sukses SPM 2021 Pecutan untuk calon-calon SPM 2021 kita Cikgu. Ya betul. Saya nak tanya Cikgu dah bersedia? Sudah Nisa. Murid-murid kita pun nampaknya sudah bersedia. Kita tak nak buang masa. Jom kita nak pecut ke SPM 2021. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua calon-calon SPM 2021. Jadi pada hari ini kita teruskan pecutan SPM 2021 untuk subjek prinsip perakaunan kertas 2. Baik. Kod kertas 3756 Palang 2 iaitu item subjektif respons terhad dan struktur dan masa yang diperuntukkan ialah 2 jam 30 minit. Baiklah, sebagaimana semua calon pun telah mengetahui bahawa kertas 2 prinsip perakaunan terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Untuk bahagian A, calon dikehendaki menjawab semua soalan. Ada 3 soalan diberikan iaitu soalan 1 10 markah, soalan 2 dan soalan 3 masing-masing 25 markah. Ini bermakna untuk bahagian A jumlah markah ialah 60 markah. Manakala di bahagian B ada 3 soalan juga tapi calon hanya perlu pilih 2 soalan saja. Okey, di mana markah untuk setiap soalan adalah 20 markah. Jadi maksudnya calon kena jawab 2, jumlah markah bahagian B ialah 40 markah. Jadi jumlah markah kertas 2 ialah 100 markah dan wajarannya ialah 60%. Kita teruskan lagi. Baiklah, ini adalah cadangan untuk masa menjawab. Okey, murid-murid ada 5 soalan yang perlu dijawablah. 3 di bahagian A dan 2 soalan dari bahagian B. Okey, soalan nombor 1, masa yang dicadangkan ialah 15 minit sahaja. Okey, untuk soalan 2 dan soalan 3, masa yang dicadangkan ialah 37.5 minit masing-masing. Dan soalan 4, 5 atau 6 pilih 2 sahaja bukan? Okey, jadi kita pilih 2. Masa yang diberikan ialah 1 jam iaitu 30 minit setiap satu. Okey, jadi kita teruskan lagi. Okey, sekarang kita nak fokus kepada soalan nombor 1 di dalam kertas 2 prinsip perakaunan. Okey, bagaimanakah soalan yang diberikan? Ianya adalah berbentuk soalan fakta dan soalan pengiraan mudah. Cikgu akan berikan beberapa contoh yang diambil daripada soalan-soalan SPM sebenar tahun-tahun lepas. Baik. Okey, kita tengok soalan yang pertama, soalan berbentuk fakta. Penyata keuangan mesti disediakan dalam tempoh yang ditetapkan dan boleh difahami oleh pengguna keuangan. Nyatakan 2 ciri kualitatif penyata keuangan berkenaan. Markah yang diberikan ialah 2 markah. Jadi, soalan ini merujuk kepada topik ciri kualitatif penyata keuangan yang telah kamu pelajari dalam modul 1 tingkatan 4. Jadi, apakah ciri kualitatif tersebut? Ianya terbahagi kepada 2 kategori iaitu ciri kualitatif asas. Ada 2 ciri di situ iaitu kerelevanan dan perwakilan benar. Manakala ciri kualitatif tertingkat ada 4 ciri di situ iaitu kebolehbandingan, kebolehfahaman, kebolesahan dan pemasaan. Jadi kita kena tengok soalan yang manakah merujuk kepada mana-mana 2 ciri yang cikgu senaraikan di sini. Okey, jadi kita tengok ada tak kata kunci diberikan di situ? Ada. Okey, apa dia kata kuncinya? Dia kata penyata keuangan mesti disediakan dalam tempoh yang ditetapkan. Okay, itu satu. Yang kedua, boleh difahami. Itu yang kedua. Jadi, apakah ciri yang merujuk kepada soalan yang dinyatakan tu? Okey, jadi kita nampak dekat situ untuk tempoh yang ditetapkan ialah pemasaan.
dan boleh difahami ialah kebolehfahaman. Okey, jadi macam mana cara nak tulis jawapan? Okey, dekat kertas jawapan tulis saja 1 pemasaan, 2 kebolehfahaman. Okey, cukup. Okey, kita pergi kepada soalan fakta yang seterusnya, iaitu soalan graf titik pulang modal. Soalannya, namakan garisan X dan Y dalam graf titik pulang modal di bawah. Baiklah, cuba murid-murid perhatikan graf yang cikgu berikan di sebelah kanan. Okey, itu adalah graf lengkap untuk graf titik pulang modal. Jadi boleh tak kita kenal pasti apakah garisan X dan apakah garisan Y? Jadi memang nampak dekat situ kan? Garisan X ialah kos tetap dan garisan Y ialah jumlah hasil. Jadi macam mana nak tulis jawapan? Tuliskan saja X ialah kos tetap dan Y ialah jumlah hasil. Kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan pengiraan mudah. Okey, kita baca soalan sama-sama. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan belanjawan tunai. So ini adalah topik yang kamu belajar semasa di tingkatan 5. Okey. Diberikan baki awal 2,509, jumlah penerimaan 11,312 dan kurangan 76. Hitung jumlah pembayaran untuk belanjawan tunai berkenaan. Jadi di sebelah kanan, cikgu dah berikan format untuk kamu sediakan belanjawan tunai. Itu format yang penuh. Tapi kita tengok soalan. Soalan suruh kita hitung apa? Jumlah pembayaran kan, Nisa? Okey, maksudnya jumlah pembayaran tu yang cikgu highlight warna kuning tu. Okey, ini format dia. Kita mulakan dengan baki awal. Kemudian kita senaraikan penerimaan dan kira jumlah penerimaan. Kemudian kita senaraikan pembayaran dan jumlah pembayaran. Kemudian kita cari jawapan sama ada lebihan atau kurangan. So macam mana nak cari lebihan atau kurangan? Caranya ialah, nampak tak jumlah penerimaan cikgu label sebagai A, jumlah pembayaran cikgu label sebagai B. So kita nak cari jawapan lebihan ke kurangan, kita kena buat A tolak B. Kalau jawapan positif, maka itu adalah lebihan. Kalau kamu dapat jawapan negatif, itu maksudnya kurangan. Dan kemudian kita kiralah baki akhir. Okay, tapi soalan sekarang dia nak tahu berapakah jumlah pembayaran. So kalau kita nak kira jumlah pembayaran, apakah butiran yang diperlukan? Kita hanya perlu A, B dan jawapan dia sama ada lebihan atau kurangan. Baki awal ataupun baki BB perlu? Tak perlu. Baki HB juga tak perlu, ya, baki akhir. Kita hanya kita perlu tahu berapakah jumlah penerimaan dan berapakah jumlah lebihan atau kurangan. Okey. Dalam soalan ni dia dah bagi tahu. Kita ada kurangan sebanyak 76. Dan murid-murid kena tahu kurangan tu adalah negatif. Okey, kurangan maksudnya negatif. So jawapan dia kena macam ni lah. Nampak? Okey, so kita masukkan jumlah penerimaan 11,312. Okey, kemudian kita masukkan kurangan 76, negatif 76. So boleh tak kita cari, Nisa, jumlah penerimaan? Boleh, cikgu. Boleh. Caranya ialah, okey, jumlah pembayaran okey, sekarang kita nak kira jumlah pembayaran, jumlah pembayaran, ya. Okey, jumlah penerimaan ialah 11,312. Kita tambahkan dengan 76. So kita akan dapat jawapan 11,388. Di sini ada sedikit kesilapannya, sepatutnya di sini ialah jumlah pembayaran. Silap di situ. Okey, so jawapannya ialah 11,388. Baiklah, Cikgu Islina. Kita telah bincangkan untuk soalan 1 dan imbas kembali apakah format kertas peperiksaan prinsip perakaunan kertas 2. Jadi bagi calon-calon SPM 2021, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Boleh, Cikgu? Boleh, Nisa. Jumpa anda selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Sukses SPM 2021 Pecutan. Kita nak teruskan perbincangan kita berkaitan dengan mata pelajaran prinsip perakaunan kertas 2, soalan penyata kewangan. Silakan, Cikgu Islina. Terima kasih, Nisa. Baiklah, kita pergi pula kepada soalan penyata kewangan. Soalan penyata kewangan adalah soalan yang sangat penting okey, dalam kertas 2 prinsip perakaunan. Okey, soalan penyata kewangan biasanya apa yang akan ditanyakan? Biasanya dia akan tanyakan A, akaun perdagangan dan untung rugi, dan B, penyata kedudukan keuangan. Okey, cikgu tunjukkan format terlebih dahulu. Okey, ini adalah format akaun perdagangan dan untung rugi.
Okey, ini adalah akaun perdagangan dan untung rugi ini sebenarnya adalah gabungan akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Akaun perdagangan bermula daripada jualan, okey, tolak dengan kos jualan dan kita akan dapatkan untung kasar. So itulah tujuan kita sediakan akaun perdagangan untuk mendapatkan untung kasar. Manakala akaun untung rugi, kita akan mulakan daripada untung kasar tambah hasil tolak belanja dan kita akan dapat jawapan untung bersih. Jadi tujuan kita sediakan akaun untung rugi adalah untuk mendapat untung bersih. Cikgu tunjukkan format yang ini adalah format penuh, akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi nanti kalau dalam SPM kamu, beginilah jawapan yang kamu kena persembahkan. Kamu kena tulis macam inilah, ini adalah yang penuh lah. Bermula daripada jualan, kita senaraikan kos jualan, dapatkan untung kasar, yang bawah ni untung kasar. Okey, kemudian kita akan tambahkan hasil, tolakkan belanja dan kita akan dapat jawapan di sinilah. Kalau jawapan kita positif, maka untung bersih. Kalau jawapan kita negatif, maka rugi bersih. Yes. Okey, sekarang kita teruskan kepada format yang kedua iaitu penyata kedudukan keuangan. So, penyata kedudukan keuangan ini ada 5 komponen. Yang pertama, aset bukan semasa. Yang kedua, aset semasa. Kemudian ada liability semasa. Ada equity pemilik di situ dan akhirnya liability bukan semasa. So bila dapat soalan nanti kena kenal pasti yang manakah akan dimasukkan ke dalam komponen-komponen yang berkenaan. Okey, sekarang kita tengok format penuh. Beginilah jawapan kamu nanti kalau dalam peperiksaan. Okey, kamu senaraikan yang manakah adalah aset bukan semasa, yang manakah adalah aset semasa, liability semasa, equity pemilik dan juga liability bukan semasa. Okey, sekarang kita lihat apakah topik-topik yang berkenaan dengan penyata keuangan. Okey, ini adalah 5 topik yang penting yang berkenaan dengan penyata keuangan. Kita ada penyata keuangan milikan tunggal yang pertama, yang kedua, perakaunan kos, yang ketiga, rekod tak lengkap, yang keempat, perakaunan untuk perkongsian dan yang kelima, perakaunan untuk kelab dan persatuan. Baik. Okey, kita teruskan dengan yang pertama iaitu penyata keuangan milikan tunggal. So apa biasanya soalan minta kalau soalan yang keluar ialah soalan penyata keuangan milikan tunggal. So anda dikehendaki menyediakan A. Akaun perdagangan dan untung rugi, B. Penyata kedudukan keuangan. Jadi kedua-dua format ni cikgu dah tunjukkan tadi. Okey, jadi sekarang kamu kena tulis jawapan itu di atas kertas jawapan. Okey, ini adalah contoh soalan. Okey, daripada soalan sebenar tahun-tahun lepas. Okey, macam mana kita nak kenal itu adalah soalan penyata keuangan milikan tunggal? Pertama, lihat kepada pengenalan soalan. Nampak tak dekat situ dia kata Encik Amir adalah pemilik kedai runcit maju. So, nama seorang saja kan Encik Amir. So, bila Encik Amir seorang saja, okey, itu adalah petunjuk bahawa ini adalah soalan milikan tunggal. Okey, kemudian imbangan duga akan diberikan. Kamu akan ada satu senarai imbangan duga yang ada butiran di debit dan juga di kredit. Okey, kemudian yang ketiga, 7 hingga 9 maklumat tambahan diberikan. Tengok sebelah kanan. Ada lebih kurang 7 hingga 9 maklumat tambahan akan diberikan dan dalam maklumat tambahan tersebut mesti ada 1. Inventory akhir, 2. Pelarasan akaun nominal, 3. Peruntukan hutang ragu, keempat akan ada 2 kaedah susut nilai dan yang terakhir akan ada pembetulan kesilapan. Dan lihat kepada soalan dalam petak hijau, nampak tak anda dikehendaki menyediakan A. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2017 dan B. Penyata kedudukan keuangan pada 30 Jun 2017. So ini confirm soalan penyata keuangan milikan tunggal. Okey, jadi beberapa tips cikgu nak berikan di sini. Okey, yang dalam kotak-kotak berwarna tu, okey, yang pertama, apa di situ? Garis untuk memudahkan baca butir dan angka. Nampak tak cikgu garis tu? Setiap 2 butiran cikgu garis. Okey, kadang-kadang calon butir lain, angka lain. Kan dia nak cepat, jadi dia terbaca, dia tak nampak butir tu angka dia yang mana satu. Jadi lebih baik garis supaya tak silap ambil angka. Yang kedua, Baca setiap butiran dan kemudian labelkan atau warnakan untuk bezakan butiran. betul. Sekarang ni ni terpulang. Ada murid dia akan tulis kat tepi tu. Yang mana akaun perdagangan, yang mana akaun untung rugi, yang mana PKK. Okey, tapi ada murid dia akan highlight.
terpulang. Ikut kreativiti lah, ikut mana-mana yang biasa dibuat. Okey, kenapa kita nak label? Supaya nanti bila kita nak jawab soalan, cepatlah sikit. Kita dah tahu dah yang mana nak masuk akaun perdagangan, yang mana nak masuk akaun terugi, yang mana nak masuk penyata kedudukan keuangan. Okey, kemudian butiran debit dan kredit. Okey, semua tahu kan apa yang berada di sebelah debit? Yang berada di sebelah debit ialah akaun-akaun aset dan belanja. Okey, apa pula yang berada di sebelah kredit? Yang berada di sebelah kredit ialah akaun-akaun liability, equity pemilik dan hasil. Okey, kemudian seterusnya, maklumat tambahan nombor 1 memang akan inventory akhir. Jadi, murid kena tentukan angka inventory akhir yang mana akan digunakan. Okey, kita tengok. Kalau dia bagi 2, maksudnya kita akan ambil yang lebih rendah. Kemudian maklumat tambahan di sini, okey, kita kena kenal pasti apakah 2 akaun yang terlibat. Okey, murid kena buat pengiraan dan kemudian buat catatan dan kemudian barulah boleh jawab soalan A dan B mengikut format yang telah mereka pelajari. Okey. Okey, sekarang kita beralih kepada soalan penyata kewangan yang kedua, iaitu akaun pengeluaran. So, murid-murid tahu kan akaun pengeluaran ni adalah sebenarnya apa? Kita adalah pengilang ataupun pengeluar. Okey, kalau soalan akaun pengeluaran, apa soalan minta? Okey, nampak tak dekat skrin? Anda dikehendaki menyediakan A, akaun pengeluaran, B, akaun perdagangan. So, Nisa, akaun perdagangan tadi kita dah tengok kan? Kita dah tahu dah bagaimana format dia. Perlu tulis bermula daripada jualan sampailah dapat untung kasar. Betul ya? Okey, sekarang kita nak tengok macam mana nak sediakan akaun pengeluaran. Ini format akaun pengeluaran. Okey, ada 2 format murid-murid. Ada 2 format. Okey, ini format yang pertama. Format yang pertama ni, okey, apabila dalam soalan hanya sepasang kerja dalam proses diberikan ataupun dinyatakan. Okey, sepasang tu maksudnya ada satu kerja dalam proses awal, ada satu lagi kerja dalam proses akhir. Ada sepasang. Okey, kalau ada sepasang saja, maka inilah formatnya. Kita mulakan dengan kos bahan langsung. Okay, kita senaraikan semua yang berkaitan dengan bahan langsung, kemudian kos buruh langsung, kemudian belanja langsung dan kos overhead. Bawah sekali, barulah kita tuliskan tambah kerja dalam proses awal, tolak kerja dalam proses akhir dan kita akan letakkan di kolom belakang. Okey, bila dia sepasang saja, okay, dia akan berada di belakang, di kolom yang belakang, kolom yang kedua. Okey, okey di situ. Dan akhirnya kita akan dapatkan jawapan kos pengeluaran. Yang ni. Kita nak jawapan akhir itulah kos pengeluaran. Okey. Itu format yang pertama. Format yang kedua. Ini lebih panjang sedikit. Apabila dalam soalan dinyatakan 3 pasang kerja dalam proses. 3 pasang KDP. Apa dia 3 pasang tu? Dia akan berikan dalam soalan kerja dalam proses awal dan akhir kos bahan langsung yang berwarna kuning. So, kita akan letakkan di sini dan di sini. Di bawah inventory. Okey. Untuk kos buruh langsung pun ada kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir diberikan. Jadi, kita kena tuliskan di sini. Dan yang terakhir, kerja dalam proses awal dan akhir untuk kos overhead. Okey, yang ini kita tak boleh letak kolom belakang. Kita kena letak dia di depan. Nampak beza kan dengan yang tadi? Ya. Okey. Jadi bila kita dah rekodkan semua, barulah kita boleh kira berapakah kos pengeluaran. Okey, boleh? Okey, sekarang baru kita tengok bagaimana kita nak sediakan akaun perdagangan. Akaun perdagangan, tahu dah kan, bermula daripada jualan, tolakkan dengan kos jualan dan kita akan dapat jawapan untung kasar. Okey, apa beza akaun perdagangan ni dengan akaun perdagangan yang biasa kamu buat? Nampak tak ada kos pengeluaran yang berwarna merah tu? Daripada mana kita akan dapat jawapan ini? Daripada A tadi. Nampak tak dekat A tadi? Kan bawah sekali tu kan kita akan dapatkan jawapan kos pengeluaran. Okey, jawapan itu kita kena pindahkan di sini. Okey. Yang lain tu semua samalah, kita start dengan jualan. Okey, kita ada inventory awal barang siap, kita ada belian barang siap. Apakah maksud barang siap? Okey, barang siap ialah barang ataupun produk yang telah siap dari kilang kita.
Ingat kan cikgu cakap tadi, akaun pengeluaran ni merujuk kepada kilang. Kita adalah pengilang, kita adalah pengeluar. So barang siap tu adalah barang yang memang dah siap daripada kilang. Okey, atau dan barang yang kita beli siap daripada pembekal lain. So barang siap ada dua kategori. Satu ialah barang ataupun produk kita sendiri yang dah siap diproses, dan satu lagi ialah barang yang kita beli daripada pembekal lain. Okey, jadi inventory awal barang siap tu dia akan gabungan kedua-duanya lah. Okey, tapi kalau dalam soalan belian barang siap tidak dinyatakan, maksudnya kita tak beli pun barang siap daripada pembekal lain. Jadi macam mana nak kira kos jualan? Macam mana kita nak kira kos jualan ni? Kita just ambil inventory awal barang siap, kita tambahkan dengan kos pengeluaran. So ini saja yang kita perlu buat. Tambahkan dengan kos pengeluaran, tolakkan dengan inventory akhir, dan kita akan dapatkan jawapan kos jualan, dan terus cari jawapan untuk untung kasar. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Okey, kita pergi Nisa kepada yang ketiga. Soalan yang berkaitan lagi dengan penyata keuangan, iaitu rekod tak lengkap, kaedah perbandingan. Okey, dalam soalan ini apa yang diminta? Okey, pertama, dia minta murid menyediakan penyata mengira modal. Kedua, B, penyata mengira untung rugi, dan C, penyata kedudukan keuangan. So, penyata kedudukan keuangan sama saja. Sama macam yang kamu dah belajar sebelum ni. So, cikgu takkan tunjuklah yang C. Cikgu akan fokus kepada A dan B sahaja. Okey, apakah format untuk penyata mengira modal? Mari tengok. Okey, kita ada dua ya. Kita ada format untuk penyata mengira modal awal dan juga penyata mengira modal akhir. Format dia sama. Sama saja, cuma kita kena tukar tarikh lah. Kalau penyata mengira modal awal ataupun penyata mengira modal pada 1 Januari 2021. So, apa yang kita nak cari sebenarnya? Kita nak cari modal awal. Kita nak cari modal awal ni. Okey, caranya ialah kita senaraikan semua aset awal, kita senaraikan semua liability awal. So, kita jumlahkan. Berapakah jumlah aset awal? Berapakah jumlah liability awal? So, kita akan tolak. Kita akan tolakkan dia ya. Kita akan tolak. So, kita akan dapat jawapan modal awal. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, Nisa. Okay, kita pergi pula kepada penyata mengira modal akhir. Sama je caranya. Cuma kali ini kita tukarkan tarikh 31 Disember. Okey. Kemudian kita akan dapat jawapan modal akhir lah, ataupun modal pada 31 Disember. So, apa yang kita kena senaraikan? Sama, kita kena senaraikan aset, tapi kali ini aset akhir. Okey, aset akhir, dan liability juga liability akhir. Jadi kita akan jumlahkan, kita akan dapatkan jumlah aset akhir, kita akan tolakkan dengan jumlah liability akhir. So, kita akan dapatlah jawapan modal akhir. So, ini format untuk penyata mengira modal awal dan akhir. Boleh, Nisa? Boleh. Okey. Okey. InsyaAllah murid-murid pun mesti boleh punya. InsyaAllah boleh. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada penyata mengira untung rugi. Okey, ini adalah format untuk penyata mengira untung rugi. Okey, kita mulakan dengan apa? Modal akhir. Mana nak dapat angka modal akhir? Daripada penyata mengira modal akhir tadi. Baik. Kita pindahkan jawapan ke sini. Kemudian kita tambahkan dengan ambilan. Ambil daripada maklumat tambahan yang akan diberikan dalam soalan. Kemudian kita tolakkan dengan modal tambahan yang diberikan dalam soalan. Okey, dan kemudian kita masukkan angka modal awal. Okey, modal awal dan akhirnya kita akan dapat jawapan. Kalau positif, untung bersih. Kalau negatif, rugi bersih. Rugi bersih. Baiklah, Cikgu Islina, nampaknya saya harap murid-murid semua dah mencatat nota yang berkaitan sekiranya soalan berbentuk penyata kewangan keluar di kertas peperiksaan kelak. Kita beristirahat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid yang masih menonton Sukses SPM 2021 Pecutan. Kita nak teruskan perbincangan kepada topik seterusnya yang berkaitan dengan penyata kewangan. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Nisa. Okay, kita teruskan dengan soalan yang keempat, iaitu perakaunan untuk perkongsian. Jadi soalan ni apa yang dia akan minta? Okay, anda dikehendaki menyediakan A, akaun perdagangan dan untung rugi,
B. Akaun pengasingan, C. Akaun semasa dan D. Penyata kedudukan keuangan. Jadi untuk A dan D, cikgu percaya semua murid dah pandai dah nak buat akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan keuangan. Jadi cikgu nak fokus kepada B dan C saja, tapi walau bagaimanapun untuk A tu ada sedikit info yang murid-murid kena tahu. Okey, yang pertama kita tengok dulu. Ini adalah soalan perkongsian. Jadi macam mana kita nak tahu itu adalah soalan perkongsian? Kita tengok pengenalan kepada soalan. Ada berapa nama dekat situ? Ada 3 nama, cikgu. 3 nama, maksudnya mereka adalah partner. Okey, ataupun mereka berkongsi. Mereka adalah perkongsi. Ada 2, mungkin 2 nama diberikan dalam soalan. Mungkin 3 nama diberikan dalam soalan. Kemudian seterusnya, macam mana kita nak tahu itu adalah soalan perkongsian? Apabila ada maklumat ikatan perjanjian perkongsian. Okey, ada 5 perkara dinyatakan di situ. Okey, dan kemudian ada juga maklumat tambahan yang biasanya kita akan jumpa dalam soalan penyata keuangan milik ikan tunggal. So, dia ada 2 maklumat tambahan di situ. Okey, jadi kita teruskan. Okey, ini adalah soalan yang pertama ya. Dia kata anda dikehendaki menyediakan A. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Okey, nanti tengok soalan lah. Okey, sekarang ni cikgu nak fokus kepada A saja. Kalau soalan minta kamu sediakan akaun perdagangan dan untung rugi, maksudnya kamu kena buat format lengkap akaun perdagangan dan untung rugi, iaitu bermula daripada jualan. Okey, lepas tu tolak kos jualan, dapatkan untung kasar, tambah hasil, tolak belanja dan dapat untung bersih. So jawapan untung bersih itu nanti kita akan gunakan untuk B. Boleh? Okey, sekarang kita pergi kepada pattern yang kedua. Kita tengok A, dia berbeza di A. Kalau soalan minta anda dikehendaki menyediakan akaun untung rugi bagi tahun berakhir. Okey, kalau soalan minta akaun untung rugi, mana dia punya perkataan perdagangan? Sepatutnya kan akaun perdagangan dan untung rugi. Tapi soalan ni minta akaun untung rugi saja. Itu bermaksud kamu tak perlu cari untung kasar. Sebab tadi cikgu dah cakap kan, apa tujuan kita buat akaun perdagangan? Untuk mencari ataupun untuk mengira untung kasar. Tapi soalan ni dia tak minta kamu sediakan akaun perdagangan. Maknanya untung kasar telah diberikan dalam soalan. Kalau untung kasar telah diberikan dalam soalan, maka kita mulakan dengan untung kasar. Kita terus mula dengan untung kasar, kita tambahkan hasil, kemudian kita tolakkan belanja. So kita akan dapat jawapan lah. Kalau positif, untung bersih. Kalau negatif, rugi bersih. Okey, kemudian kita tengok pattern yang ketiga. Yang ini pula, dia kata anda dikehendaki menyediakan A. Untung bersih terselaras bagi tahun berakhir. Kalau dia kata untung bersih terselaras, maksudnya dalam soalan untung bersih telah diberikan. Okey, jadi kamu tak perlu cari untung bersih, tapi kamu kena buat pelarasan kepada untung bersih tersebut. Akan ada maklumat diberikan. Okey, jadi kamu kena gunakan format ini. Okey, kamu mulakan dengan untung bersih. Kemudian kita tambahkan dengan, tengok maklumat tambahan. Hasil belum terima ataupun belanja prabayar. Dan kemudian kita tolak belanja ataupun hasil belum terperoleh ataupun belanja belum bayar. Okey, 6 butiran ini bukanlah semua ada. Yang mana ada kamu rekodkan. Kalau tak ada tak perlu rekod. Okey, kemudian kamu buat operasi, tekan kalkulator saja, tambah dan kemudian tolak dan kamu akan dapat jawapan untung bersih selepas pelarasan ataupun untung bersih terselaras. So jawapan itulah yang kita akan gunakan untuk jawab soalan seterusnya, iaitu B, akaun pengasingan. Sekarang kita tengok soalan ni. Okey, kalau murid-murid tengok soalan ni, nampak tak dalam soalan untung bersih telah diberikan? Ni kan, cikgu dah kotak merah tu. Okey, nampak tak soalan dia? Menghitung untung bersih terselaras. Maksudnya soalan perkongsian yang ini adalah pattern yang ketiga tadi. Okey, so sekarang kita nak selesaikan. Okey, B. B1, soalan minta kita buat penyata pengasingan untung rugi. Kemudian soalan minta kita buka akaun semasa dan kemudian penyata kedudukan keuangan. Kenapa kita kena buka akaun pengasingan? Sebab ini adalah perkongsian. Okey. Bila Encik Amir tadi milikan tunggal, kan kalau milikan tunggal, kalau dia untung seorang-seorang, kalau dia rugi, tanggung seorang-seorang. Tapi bila perkongsian, untung kena kongsi, rugi pun kena kongsi. Sebab tu kita kena buka akaun pengasingan. Untung rugi, B tu. Okey, ini formatnya. Okey. So, sebelum nak jawab soalan akaun pengasingan dan juga akaun semasa,
cikgu galakkan. Okey, murid-murid buat kotak macam cikgu buat tu. Nampak tak kotak tu? Di mana kamu senaraikan semua perjanjian perkongsian yang dinyatakan dalam soalan. Kemudian kamu buat kolom lah. Okey, untuk contoh ni cikgu buat 2 perkongsi saja. Perkongsi A, perkongsi B. Dan kolom yang paling last tu kamu letakkan jumlah. Okey, so tadi kalau kita tengok dekat soalan, ni soalan kan, nampak tak dalam petak biru? Ada 5 perjanjian dekat situ. Yang pertama ialah kongsi untung atau rugi dengan nisbah 3, nisbah 1, nisbah 1. Okey, sebab dia 3 orang, jadi ada 3 nisbah. Yang kedua, faedah atas modal 5% setahun, faedah atas pinjaman 8% setahun, faedah atas sambilan 8% setahun, dan kemudian ada gaji tahunan perkongsi, iaitu dalam soalan ni Haris yang dapat gaji sebanyak 35,000. Okey, sekarang kita masukkanlah, kita senaraikan dekat kotak tu. So, kita ada faedah atas sambilan, faedah atas modal, gaji perkongsi, kemudian kita ada faedah atas pinjaman. Okey, murid-murid, faedah atas pinjaman tidak akan direkodkan dalam akaun pengasingan. Yang rekod cuma faedah atas modal, faedah atas sambilan dan gaji perkongsi untuk setahun. Faedah atas pinjaman nak rekod dekat mana? Kita kena rekod dalam akaun untung rugi, bukan di sini. Okey. Jadi sekarang macam mana cara nak sediakan format ni? Kita mulakan dengan untung bersih. Untung bersih tadi kita dah dapat dekat A tadi. Alright, kita dah dapat jawapan untung bersih dekat A. So kita ambil jawapan tu letakkan di sini. Apa saja jawapan kamu dapat letakkan di situ. Okey. Kemudian tambahkan dengan faedah atas ambilan. Okey, kita rujuk kepada kotak yang kamu dah sediakan tadi tu. Baik. Okey, kita ambil jumlah saja. Kita rekodkan jumlah warna kuning tu. Boleh? Kemudian kita tolak faedah atas modal pun sama, ambil jumlah sahaja. Kemudian kita tolak juga dengan gaji ataupun allowance ataupun bonus perkongsi. Tengok soalan. Okey, kalau ada gaji kita tulis gaji. Okey, gaji perkongsi juga kita ambil jumlah sahaja. Kemudian kita tekan kalkulator. Okey, yang mana kita tambah, kemudian kita tolak. Okey, yang dalam ni, petak merah yang ini. Okey, itu adalah untung ataupun rugi yang perlu diagih-agihkan kepada sesama perkongsi. Jadi kita akan guna last tu, akhir tu kita akan buat seperti di bawah. Tolak akaun semasa A. Okay, nampak tak kotak pecahan tu? Dekat sinilah kita kena masukkan berapakah A akan dapat berapa per berapa, dan B pun sama, berapa per berapa. So kita akan agihkanlah. Kalau mereka untung, mereka akan sama-sama untung. Kalau mereka rugi, mereka akan sama-sama rugi. Baiklah, kita teruskan. Okey, ini adalah akaun semasa. Ini soalan yang dia minta yang seterusnya itu. Selepas akaun pengasingan ialah akaun semasa. Okey, kita masih gunakan. Ini adalah kerja mengira kotak tu. Jadi kalau buat sangat bagus, okey, mungkin boleh dapat markah kan. Okey, jadi kita boleh rujuk, senang nak rujuk bila ada petak tersebut. Okey, sekarang kita tengok. Okey, cikgu tak nak pergi kepada semua butiran dalam akaun semasa ni. Cikgu percaya murid-murid dah pandai dah nak buat ni. Cuma cikgu nak berikan sedikit peringatan. Okey, dan untuk yang berwarna tu. Okey, sekarang ni akaun semasa baki awal ataupun baki BB, kita ada beberapa perkongsi, 2 atau 3. Okey, ada perkongsi akaun semasa dia berbaki kredit. Kita tengok dekat soalan. Ada perkongsi akaun semasa dia berbaki debit. Kalau berbaki kredit, kita letak dekat kredit. Kalau dia berbaki debit, kita akan letakkan di sebelah debit. Nampak ya? Di sebelah debit. Okey. Yang kedua, kita nampak tak cikgu tulis gaji perkongsi belum bayar, bonus allowance perkongsi belum bayar, faedah atas pinjaman belum bayar. Okey, semua tu kita rekodkan, kita tuliskan di sebelah kredit. Di sebelah kredit ya. Okey, kalau dalam soalan kamu dapati gaji perkongsi tu prabayar contohnya. Kalau prabayar tu maksudnya terlebih bayar. Kalau belum bayar ni tak bayar habis lagi. Okey, kalau gaji perkongsi prabayar, kita kena tulis di sebelah debit di sana. Okey, okey, kemudian tengok petak kuning dan hijau. Okey, tadi kita kira kalau kita dapat untung, dua-dua akan untung kan? Okey, kalau dua-dua untung, kita akan rekod di sebelah kredit. Di sini. Okey, misal kata kira-kira lepas tu dapat rugi. So, bila rugi, dia kena kongsilah rugi tu. Okey, bila rugi, kena letak di sebelah debit. Jadi, kuning dengan hijau ni salah satu je akan berlaku. Kan, kalau debit, rekod di kredit. Kalau untung, rekod di kredit. Kalau rugi, rekod di debit. Okey, boleh? Jadi dekat sini, dalam kolom A dengan B ni, okay, kita bacalah daripada kotak tu tadi. Alright, so yang mana berkaitan dengan A, nampak tak A tu? So kita akan masukkan semua dekat kolom A.
Okey, yang ni A kan? Okey, kita akan record yang ni semua A lah. Kalau untuk B, okey, kita akan recordkan semua dekat kolom B. Lepas tu ambil kalkulator, tekan macam biasa. Okey, dan kita kena cari apa dia? Baki akhir, iaitu baki HB. Kena cari baki HB. Sebab baki inilah yang kita akan pindahkan ke D nanti, iaitu penyata kedudukan keuangan. Baik. Okey, boleh. Sekarang kita teruskan. Okey. Yang terakhir, dia minta kita sediakan apa tadi? Penyata kedudukan keuangan. Okey, sekarang ni penyata kedudukan keuangan sama je. Sama je cara nak sediakan. Yang berbeza cuma di bahagian equity pemilik. Ingat tak tadi Nisa, cikgu cakap penyata kedudukan keuangan ada 5 komponen. Ya. Aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, equity pemilik dan liability bukan semasa. Okey, yang 4 tu semua sama. Dia hanya berbeza pada equity pemilik. Okey, cara nak tulis equity pemilik saja yang berbeza. Kalau milikkan tunggal, di sana tu, di sebelah kiri tu caranya. Kita mulakan dengan modal awal, tambah untung bersih, tolak ambilan dan kemudian kita akan dapat modal akhir. Itu untuk milikkan tunggal. Kalau pemilik dia seorang saja. Okey, tapi kalau untuk perkongsian, begini cara nak tulis equity pemilik. Di mana kamu kena tulis, okey, akaun modal A berapa, akaun modal B berapa. Kemudian kita jumlahkan. Okey, akaun semasa A dengan akaun semasa B ni, mana nak dapat angka dia tadi? Daripada akaun semasa yang kita buka sebelum ni. Kan nampak tak cikgu bulatkan baki HB? Kan? Okey, jadi kita ambil A, berapa baki akhir dia? B, berapa baki akhir dia? Kita tuliskanlah dalam kolom tu dan kemudian kita jumlahkan. Okey, kemudian jumlah akaun modal kedua-dua berkongsi dan jumlah akaun semasa kedua-dua berkongsi, kita tuliskanlah jawapan dia dekat situ. Baik. Okey, boleh ya? Okey. Kisah seterusnya. Cikgu nak tanya ni, kalaulah dalam soalan dia minta kamu sediakan penyata kedudukan keuangan. Dia minta A, dia minta B, dia minta C. Tapi dia tak minta kamu buka akaun semasa. Kan? Jadi perlu tak kamu buka akaun semasa? Perlu. Sebab jawapan daripada akaun semasa kita nak pakai untuk D. Kalau kamu tak buka akaun semasa, macam mana kamu nak dapatkan baki akhir akaun semasa tersebut? Jadi kena buka juga D supaya kena buka juga akaun semasa supaya kamu boleh jawab soalan D. Sebab nampak tak tadi cikgu tunjuk? Kan kena buka. Okey, kena buka akaun semasa ni. Yang ni. Kalau soalan tak minta kamu buka, tapi soalan minta penyata kedudukan keuangan. So macam mana kita nak tulis akaun semasa jumlah akhir dia tu kalau kita tak buka akaun semasa? Jadi kena buka juga. Betul-betul pecut kita kali ni. Sebelum kita pergi ke topik dan perbincangan yang seterusnya, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Sukses SPM 2021 pecutan. Bagaimana ya murid-murid? Sekiranya saya pula tersasul keluar soalan berkaitan penyata keuangan kelab dan persatuan. Jom kita teruskan perbincangan kita. Okey, terima kasih Nisa. Okey, soalan seterusnya ialah topik ataupun modul kelab dan persatuan. Jadi apa soalan akan minta? Anda dikehendaki menyediakan A, akaun yuran, B, akaun penerimaan dan pembayaran, C, akaun perdagangan, D, akaun pendapatan dan perbelanjaan dan E, penyata kedudukan keuangan. Okey, sekarang kita tengok. Okey, sebelum tu cikgu nak ingat semua pun cikgu percaya semua murid pun dah tahu bahawa kelab dan persatuan ini adalah entiti ataupun organisasi perniagaan yang tidak bermotifkan keuntungan. Okey, ianya lebih kepada memberi kebajikan kepada ahli. Tapi kenapa kena buka akaun? Sebab ada duit masuk, ada duit keluar. Jadi macam-macam mana pun kena ada akaun, beberapa akaun perlu disediakan. Okey, so sekarang kita tengok dulu. Yang pertama, akaun yuran. Okey, itu format akaun yuran. Dalam format tersebut, kalau murid-murid boleh lihat, ada pada Januari 1 ada yuran belum terima, kita panggil yuran belum terima awal. Kemudian di sebelah kredit ada yuran belum terperoleh. Itu yuran belum terperoleh awal, Januari 1. Kemudian kalau kita tengok lagi dekat sebelah debit, kita ada pendapatan dan perbelanjaan. Okey, dan kemudian kita ada yuran belum terperoleh Disember 31 ataupun yuran belum terperoleh akhir. Di sebelah kredit ada bank dan juga yuran lapuk.
dan juga yuran belum terima akhir ataupun yuran belum terima Disember 31. Okey, jadi cikgu nak murid-murid tahu dan faham betul-betul apakah yang dimaksudkan dengan yuran belum terima Januari 1, yuran belum terperoleh Januari 1, yuran belum terima dan yuran belum terperoleh Disember 31. Cikgu berikan keterangan dalam kotak di sebelah kanan ni, kotak biru. Jadi tolong salin ni. Ni sangat penting supaya kamu boleh faham apakah yang dimaksudkan dengan keempat-empat jenis yuran tersebut. Okey, kita pindah kepada yang seterusnya, akaun penerimaan dan pembayaran. So sebenarnya akaun penerimaan dan pembayaran ni dia sebenarnya fungsi dia sama macam buku tunai, di mana kita akan record duit masuk dan duit keluar. Okey, untuk kelab, duit apa yang masuk? Yang pertama tentulah yuran ahli, yang kedua yuran pendaftaran, yang ketiga mungkin derma, dan yang keempat sewa gelanggang. Terpulang tengok apa soalan. Okey, dan apakah yang kelab kena bayar? Okey, dia kena bayar kadar bayaran, bil api, bil air, kemudian insurans, alat tulis, dan mereka mungkin beli perabot. Okey, jadi itu adalah akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, nampak tak sebelah sini? Cikgu tunjuk lagi sekali akaun yuran. Okey, kenapa cikgu nak tunjuk ni? Nampak tak bank ni? Di sini pelajar kadang-kadang buat silap. Okey, dia nampak bank, dia tahu akaun penerimaan dan pembayaran tu berkaitan dengan duit masuk, duit keluar. Lebih kurang macam buku tunai, sama macam buku tunai fungsi dia. Baik. Jadi mereka ambil apa? Mereka ambil baki akhir tu, baki HB tu, dan mereka masukkan di sini. Salah. Sebenarnya bank tu adalah yuran ahli yang ni. Yang ini sepatutnya kamu masukkan di situ. Di situ yang kamu kena rekodkan di bank. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada akaun perdagangan. So, akaun perdagangan samalah. Kita tahu kan kita kena mulakan dengan jualan. Okey, dan kita kena berakhir dengan untung. Tapi kali ini bukan untung kasar. Okey, kita tengok. Tadi cikgu cakap, dalam kelab persatuan tak ada perniagaan kan? Tak ada bisnes. Okey, tapi dalam kelab kadang-kadang ada kafe, kadang-kadang ada kedai majalah, kadang-kadang ada kedai alatan sukan. Jadi itu semua bisnes. Yang itu kena sediakan akaun perdagangan lah. Sebab kita nak tahu sama ada kafe tu ke, kedai majalah tu, kedai alatan sukan tu, dia untung ke, dia rugi. Kita nak kena tahu yang tu, kita kena kira. Okey, seterusnya akaun pendapatan dan perbelanjaan. So dekat sini kita akan rekodkan semua pendapatan hasil dan kita akan tolakkan dengan semua perbelanjaan hasil. Okey, cikgu nak fokus kepada yang cikgu berikan dalam petak-petak tu saja. Okey, yuran ahli. Okey, pelajar akan ambil angka daripada mana? Okey, ada pelajar dia ambil angka daripada akaun penerimaan dan pembayaran tadi. Salah tu. Bukan di situ. Daripada mana kita nak dapat angka yuran ahli? Daripada akaun yuran yang kamu buka dekat A tadi. Okey, dalam akaun yuran tersebut ada satu butiran namanya pendapatan dan perbelanjaan kan? Butiran itu yang kita kena masukkan di sini. Okey, boleh ya? Dan kemudian yuran pendaftaran dan derma. Okey, dua ni kalau dalam soalan ada dinyatakan yuran pendaftaran dikategorikan sebagai pendapatan modal, maka tak boleh rekod yuran pendaftaran di sini. Okey, di sini hanya untuk pendapatan hasil. Hasil ni, hasil. Okey? Kalau pendaftaran modal, rekod di mana? Kita akan rekod dia di penyata kedudukan keuangan, PKK. Sama juga macam derma. Kalau derma untuk sesuatu tujuan, tak boleh direkodkan di sini ataupun derma khas. Derma khas, kita kena rekodkan dia di penyata kedudukan keuangan. Bukan di sini. Okey. Maklumat lain tu, macam untung kafe, kita akan rekodkan di sini. Ataupun untung pertandingan futsal. Ini adalah aktiviti berkala. Apa-apa aktiviti ataupun pertandingan, tournament yang dianjurkan oleh kelab tersebut. Kalau ada untung, kita rekod di penerimaan. Kalau rugi, kita rekod di perbelanjaan. Baik. Okey. Dan ini yang terakhir, penyata kedudukan keuangan. Okey, penyata kedudukan keuangan sama saja, yang berbeza di mana? Di bahagian ekuiti pemilik. Tapi kena ingat, kelab dan persatuan tak ada pemilik. Kan dia tak ada pemilik. Jadi kita kena tukar menjadi dana terkumpul. Okey, jadi kita rekodkan dana terkumpul awal. Mana nak dapat angka dana terkumpul awal? Kita kena buka penyata mengira dana terkumpul. Macam ni, kena buka ni dulu. Walaupun soalan tak minta. Baik. Soalan tak minta kena buka. Kalau tak, kita nak ambil angka ni untuk dipindahkan ke sana. Baik. Di sini. Okey. Kemudian kita tambah lebihan. Tadi kan kita buka
akaun pendapatan dan perbelanjaan, dan kemudian kita kena tambahkan dengan derma khas yang cikgu sebut tadi, derma untuk sesuatu tujuan, dan juga yuran pendaftaran. Okey, yang dia kata yuran pendaftaran dikategorikan sebagai pendapatan modal. So kita akan rekodkan di sini dan kemudian kita akan dapat jawapan dana terkumpul akhir. Baiklah cikgu, pecut-pecut juga sedikit tips ataupun pesanan buat calon-calon SPM 2021 kita. Baiklah, tips. Ini tipsnya. Okey, yang pertama, baca dan fahami arahan kepada calon. Yang kedua, gunakan kertas jawapan dan kertas-kertas perakaunan yang dibekalkan sebaik mungkin. Bila tak cukup, angkat tangan, minta kertas tambahan daripada pengawas yang menjaga peperiksaan kamu. Yang ketiga, pastikan bawa alat tulis, pen untuk tulis jawapan, pensel untuk lukis graf kalau ada soalan graf, okey, highlighter kalau perlu, pembaris panjang dan kalkulator yang boleh berfungsi dengan baik. Seterusnya, mulakan jawapan bagi setiap soalan pada helaian yang baru. Kemudian, jawab soalan yang mudah terlebih dahulu. Kemudian, tunjukkan kerja mengira. Seterusnya, potong jawapan yang salah dengan kemas. Jangan conteng jawapan salah tu. Potong one line saja, satu garis saja. Kemudian, tuliskan jawapan yang betul dengan kemas juga. Okey, jangan tulis butiran short form. Short form tu tulis pendek-pendek. Penyata kedudukan kewangan tulis PKK. Tak boleh ya. Mesti tulis dan eja penuh. Uruskan masa seperti yang dicadangkan. Ceraikan ruang jawapan dan kertas-kertas perakaunan yang digunakan. Okey, dalam buku soalan ada ruang jawapan. Pastikan koyakkan, ceraikan kertas jawapan tu dan letakkan sekali, ikat sekali bersama kertas-kertas jawapan yang lain. Okey, dan susun kertas jawapan ikut nombor soalan dan ikatkan semua kertas jawapan dengan kemas dan ketat sebelum dihantar. Baiklah, terima kasih. Sedikit informasi. Ini dia cikgu ya. Akan berlangsungnya kertas peperiksaan prinsip perkawanan kertas 2 pada hari Khamis 17 Mac 2022. Okey, sejurus selepas kertas 1. Iaitu bermula pada pukul 10 suku hingga 12.45 tengah hari selama 2 jam 30 minit. Baiklah, itu dia pelbagai tips, pesanan dan juga perkongsian bagaimana soalan perlu dijawab sekiranya keluar seperti apa yang telah dikongsikan. Sedikit kata-kata akhir dari Cikgu Islina Bakar dari SMK Pucung Perdana untuk calon-calon kita. Okey, cikgu doakan semua calon-calon prinsip perakaunan boleh jawab dengan sebaik mungkin. Okey, gunakan 2 jam 30 minit itu dengan sebaik-baiknya untuk menjawab ke semua 5 soalan yang kena jawab tu tadi. Baiklah, terima kasih sekali lagi Cikgu Islina Bakar, merupakan Ketua Panitia Prinsip Perakaunan SMK Pucung Perdana Selangor. Terima kasih Cikgu di atas perkongsian. Terima kasih murid-murid yang menonton sukses SPM 2021 Pecutan. Teruskan menonton Didik TV KPM. Saya Nisaki. Kita jumpa lagi.